استغفر الله. لرضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا بالهدى بالعلم كلنا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Dah. Mana? Jap, kan nampak pula. Siapa ni dua-dua ni semua handphone tak boleh pakai ni. Bagus dan ini nama digital. Masya-Allah. Muka surat berapa ya? Penawar bagi hati. Apalah penawar bagi hati pula? Ni apa? Misbah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Faidatun, bermula ini satu faedah, satu kegunaan. Barang siapa yang mati dengan kalimah yang pertama, iaitu kalimah pertama la ilaha illallah. Barang siapa, mana siapa-siapalah, laki-laki perempuan, apa bangsa dia tak kisah. Barang siapa mati dengan kalimah yang pertama, Yaitu yang dimaksudkan dengan kalimah pertama ialah la ilaha illallah. Ni apa maksud dia? Dia nak terangkan apa maksud orang yang mati dengan kalimah pertama, iaitu la ilaha illallah, yakni seseorang yang mati yang habis suara mulutnya. Yang habis suara mulut mana? Penghabis suara dia. Penghabis suara dia. Penutup yang disebutkan dengan suara dia tu. Iaitu dengan dua kalimah syahadah, jawabnya nescaya dimasukkan akan dia ke dalam syurga. Dalam syurga itu janji dia. Maknanya siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga lah. Maknanya janjian syurga tu ada dah bagi diri. Tapi yang akhir kalamnya la ilaha illallah, habis suara dia. Contoh, malam ni kita tidur, katalah kita lelap pukul 1. Pukul sebelum pukul 1 sekarang, kata pukul 12, kita nak tidur, baca doa tidur, baca ayat-ayat pendinding, baca 3 kul, baca ayat kursi, semua lah, baca doa tidur. Lepas baca doa tidur, kita pun la ilaha illallah. La ilaha illallah, lepas tu tidur. Pukul 5 contohnya, kita tak ada sebut dah benda lain dah. Akhir kalam kita la ilaha illallah, sebelum lelap lah. Tu penghabisan. Dah sembang-sembang semua, ngau rumah dan sebagainya. Nak tidur dah ni, la ilaha illallah, lepas tu tidur. Tiba-tiba mati dia pukul 5 pagi. Dia meninggal pukul 5 pagi. Dia masuk dalam kata orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Faham ni? Ataupun dia sihat sekarang ni, lepas tu berlaku kemalangan. Dalam keadaan di kemalangan tu dia masih sedar lagi tu, dia kata la ilaha illallah, kata dia. Lepas tu dia koma. Koma 3-4 bulan koma. Masuk bulan kelima meninggal dia. Masuk juga dalam kata la ilaha illallah. Sebab tu perkataan yang terakhir kali. Faham tu. Jadi nescaya dimasukkan akan dia dalam syurga sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang sahih. Oleh itu, sayugialah bagi orang yang Islam. Sayugia itu dengan makna sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya bagi orang Islam yang menunaikan kewajipan terhadap Allah Ta'ala sebagai wajib ain, seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, dan menjauhkan segala larangan yang ditegah akan dia oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya, sayugianya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya bahawa membanyak ia akan menyebut la ilaha illallah. Sebaik-baiknya kita orang Islam ni menyebut la ilaha illallah, sebut sebanyak-banyak sebanyak-banyak mungkin.
Duduk saja mentara nak nunggu pelanggan datang kedai kita tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak kisahlah nak pegang buah sebeh tak nak pegang. Tak kisahlah kalau pegang pun tak apa. Bukan haram pun. Kadang-kadang bila pegang buah sebeh tu kita jadi seronok nak berzikir kan. Jadi semangat nak berzikir. Pegang buah sebeh tu. Gunakanlah. Itulah namanya alat yang menolong ibadah. Bila dia ada kita jadi seronok nak buat ibadat. Itu masalah. La ilaha illallah nak kata tu biarkan. Lantaklah orang nak kata kita riak ke nak kata kita menunjuk. La innamal a'malu binniyat. Niat kita bukan nak nak menunjuk bukan. Niat kita bukan nak menunjuk-nunjuk. Tapi kalau kita beramal niat nak menunjukkan sebagai contoh, itu baik. Yang tak bolehnya menunjuk-nunjuk. Kalau nak menunjukkan yang baik tu tak ada masalah. Mudah-mudahan ditiru. Mudah-mudahan jadi contoh, mudah-mudahan jadi tauladan. Jadi bila kita tunjukkan yang baik, orang ikut. Dapat kita faham, dapat kita pahala. Bukan menunjuk-nunjuk, menunjukkan yang baik tak boleh. Jadi berzikir banyaklah ilaha illallah. Tapi pastikan makhrajnya betul. Sebutannya betul. Bahawa membanyakkan ia akan menyebut la ilaha illallah. Nak pergi daripada Melaka ke Shah Alam, berapa kilometer? 130 kilometer contoh. Kalau berzikir la ilaha illallah agak-agak berapa ribu kali dapat? Dalam masa 1 jam setengah la ilaha illallah tak berhenti. Ataupun dalam masa 2 jam tak berhenti la ilaha illallah, agak-agak berapa ribu kali dapat? Daripada duduk saja diam dalam kereta kan. Buat kereta kan diam kan. Daripada diam, cuba gantikan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biarlah tak ingat pun, biarlah hati kita tak ingat pun makna dia. Peringkat awal tak ada masalah. Setidak-tidaknya lidah kita dah dapat faham. Dapat pahala duduk sebelah la ilaha illallah. Andai kata mati pun la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak sambil bawa motor juga, bawa kereta. Macam tu. Sebagai latihan. Latihan nak membiasakan lidah kita menyebut. Sebab benda ni kalau benda-benda jenis zikir ni kalau kita tak sebut, payah dia nak terkeluar. Payah lidah tu nak terkeluar. Dia keluar lain, pocot lah, omak kau lah, omak den lah. Dia keluar kan. Yang berat kan duk keluar benda yang bukan-bukan pula kan, dalam kain luar kain keluar. Itu lagi berat. Itu tak ada janjian pun masuk syurga. Barang siapa yang akhir kalamnya mencarut, syurga tak ada janjian tu, tak ada hadis lagi tu. Duk keluar perkataan entah apa-apa. Baik kita gantikan dengan la ilaha illallah. Yakni berzikir dengan ikhlas. Syaratnya niat kerana Allah ataupun niat nak akan dapat pahala. Bukan niat nak supaya orang puji kita, nak kata kita ahli zikir, bukan. Nak suruh orang kata kita orang baik, bukan. Dengan ikhlas serta mulahadzah, makna lintas dalam hati, ia akan maknanya. Dan mulahadzah akan Muhammadur Rasulullah dalam hatinya. Maksudnya sambil-sambil lidah kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita mengingatkan maksud dia. Mengingatkan maksud. Apa maksud la ilaha illallah? Maksudnya Allah saja Tuhan, Muhammad itu utusan Allah. Allah tu Tuhan, Muhammad tu Rasul. Tu maksud dia. Maksud daripada tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, itu erti. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, itu erti, itu terjemahan daripada la ilaha illallah bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, itu erti terjemah dia. Maksud dia apa? Maksud yang tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Apa maksud dia? Maksud dia Allah saja tu. Allah saja Tuhan tu maksud dia. Jadi sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita mengingat Allah sahaja Tuhan, Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Supaya sempurna berzikir dengan dia. Supaya kalimah syahadah tadi jadi sempurna dalam hati kita. Sebab lidahnya menyebut la ilaha illallah, lidah tak menyebut Muhammad Rasulullah. Betul? Lidahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Mana ada macam tu? Tapi walaupun lidahnya la ilaha illallah, dalam hati tu datangkan maksud dua-dua. Supaya sempurna. Satu lagi kerana nak membezakan
di antara i'tiqad kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kerana Yahudi dan Nasrani percaya Allah tu, mereka percaya Allah Tuhan. Yang mereka tak percaya Muhammad. Jadi kita nak bezakan daripada dia orang. Kita mengaku Allah Tuhan, kita mengaku Muhammad Rasul. Kerana demikian itu makna berzikir dengan la ilaha illallah, ataupun barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga, suatu perkara daripada tawaran dan galakan yang baik, dan besar pahalanya, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab, di dalam hadis-hadis yang sahih. Akan demikian itu makna kelebihan mengucap la ilaha illallah. Jadi itu promosi daripada Allah, tawaran hebat daripada Allah. Mana kalau kita tolak, rugilah. Rugilah kalau promosi kat pasar raya tolak, tak rugi lagi. Tapi kalau promosi daripada Allah kita tolak, rugi. Sebab apa yang Allah Ta'ala promosikan tu, kalau kita dapat tak hilang-hilang sampai bila-bila. Kalau pandai jaga, kalau pandai jaga tak hilang sampai bila-bila. Dan janganlah habis dah cerita kelebihan la ilaha illallah, habis dah. Maka berlatihlah. Sambil tengok TV ke, sambil duduk kalau kita berniaga. Berniaga sebenarnya lagi banyak masa kita nak berzikir, nak selawat. Mentara nunggu orang kan. La ilaha illallah, selawat. Agak-agak cuba try sekali tengok. Cuba tulis sehari kita dapat berapa kali selawat. Sambil duduk saja-saja. Apakahlah yang tengok berapa kali kita kalau kita isikan masa, cuba kita bayangkan. Makna kalau daripada dulu kita buat, dah berapa ratus juta kali dah selawat kita baca. Dan kalau satu hari dapat 1000 contoh, dah 30 hari 30,000. Kalau setahun dah 365,000 selawat itu aja. Dah kalau 10 tahun ke banyak dah. Semua tu masuk dalam buku. Latih maknanya. Latih. Biarlah hayal, biarlah waktu mula-mula kita bertahlil tadi, dia hati tak ingat pun kepada makna. Tak apa, permulaan. Nak latih. Mudah-mudahan apabila kita buat tu ikhlas, nanti Allah tolong kita. Allah Ta'ala akan perbaiki hati kita. Mudah-mudahan nanti lama kelamaan lidahnya menyebut, hatinya dapat mengingatkan erti ataupun maksud dia. Bukan tiba-tiba boleh jadi macam tu lah. Ini semua latihan, namanya riadah. Riadah dalam ibadat. Makna latihan ibadat pun ada latihan. Ingat main bola ada latihan, main bintan ada latihan. Sampai terkelecur kaki. Riadah ibadat pun kena latihan. Nak berlatih maafkan orang, kena berlatih. Latih jadi pemurah, kena berlatih. Dan contoh kita pernah bagi hati dulu kan. Bagi je, seluk je poket, sedekah je. Walaupun hati tak suka. Tu latihan lah tu. Latihan nak mula-mula. Kalau nak ikut hati sedang senang nak seluk poket nak bagi, berat. Tak ada mananya. Dia memang kena paksa dulu ibadat ni. Nak tutup aurat tiba-tiba. Tak, dia memang kena paksa dulu. Memang kena paksa. Yang nama ibadat ni kena paksa dulu. Kena paksa dulu. Bila Allah Ta'ala tahu kita paksa tu kerana Allah, paksa tu makna kita memberatkan nafsu kita tu. Buat juga tu makna sebab apa kita paksa? Sebab kerana Allah. Sebab nak buat apa yang Allah suruh. Paksa. Allah tahu tak kita paksa? Allah tahu menunjukkan hamba dia tu bersungguh. InsyaAllah tolong lah. Nanti Allah Ta'ala tolong lah. Sebab Allah Ta'ala tahu barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah Ta'ala dah bagi tahu. Allah akan bagi tunjuk je. Akan tunjuk jalan. Kalau tiba-tiba malam ni tidur, besok seronok lah nak terus buat. Tak ada. Tiba-tiba celik mata, seronok lah hari ni tu, berlari pergi semayang, berlari tutup aurat, berlari mengaji, berlari baca Quran. Tak ada mananya. Dia latihan. Bila dah sebut latihan, memang penat lah. Main bola pun penat latihan ni. Lompat sini, lari sana, depan, belakang, kiri, kanan. Sampai seliuh kaki. Sampai basah-basah baju. Ibadat pun samalah juga. Tapi lagi hebat lagi tekanan dia. Kita tengok tu, kalau orang suruh berlari kan, kalau main bola orang suruh lari kat padang, berpusingan. Court badminton, berpusingan, berlari. Sampai basah-basah baju tu. Sanggup tak? Payah tak? Payah, tapi boleh buat tak? Boleh. Mengaji duduk bawah aircon, dalam kipas, kopi O siap, kuih lagi. Tak, belum tentu sanggup lagi. Nampak?
Ada tak pernah tengok orang balik daripada keluar masjid, dia perah baju keluar? Perlu. Balik dia keluar pintu masjid, pakak-pakak perah baju. Mana pak cik ni? Perah-perah baju perlu ni. Oh, baru lepas ngaji tadi. Mana ada orang mengaji sampai basah-basah peluh dah? Tak ada. Tapi main bola, main bintang sampai basah boleh perah baju. 1 jam, 2 jam mengaji dalam sejuk-sejuk. Ada kopi O, ada kuih, duduk relax-relax, tak ada berpanah, tak sang. Tu menunjukkan dia punya latihan lagi dahsyat, berat daripada sukan lagi. Sebab tu tak ramai ahli sukan sanggup duduk dalam majlis tak sungguh lah. Kan? Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik tak? Dia semua kena paksa dululah. Kena paksa dulu. Nak paksa ikhlas kena paksa, sabar kena paksa, maafkan orang kena paksa, ngaji kena paksa, semua kena paksa dulu. Lama-lama Allah tolong. Kalau kita tak mulakan, Allah tak tolong. Kan Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri. Itu isyarat pada usaha lah. Jangan nak tunggu takdir Tuhan nak ubah kita. Kita kena dulukan dulu. Kita kena paksa, pedulikan cakap orang, pedulikan, tolak tepi. Buat telinga kuali hati batu je. Buat telinga kuali hati batu, pedulikan. Yang penting kita tahu apa yang kita nak buat tu adalah untuk akhirat kita sendiri. Sendiri. Kita mati kawan-kawan bukan tolong pun, tak ada tolong. Dia tolong type je innalillah dan Facebook dalam WhatsApp. Tu pun copy paste. Pembaca pun tidak. Kerana demikian itu perkara daripada tawaran yang baik dan besar sebagaimana tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Belajar mulai besok cuba zikir 1 hari dapat berapa kali. Lepas tu lusa cuba lagi. InsyaAllah lama-lama nanti dia jadi biasa. Lama-lama nanti bila dia tak sebut, dia jadi serba salah. Dia kata macam tak kena lah. Dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat. Hati-hati. Kita tak tahu fahaman tu sesat ataupun tidak. Kita dulu nak kena ada ilmu. Biasa yang kena tipu ni orang yang tak ada orang yang tak ada asas. Dia tiba-tiba dia jumpa benda yang pelik tadi. Itu sebab dia terus terima, sebab dia anggap benda tu betul. Bagi orang yang ada asas, fardu ain dia dah belajar fardu ain, dia dah tahu dah yang syariatnya macam mana, yang akidahnya macam mana, yang tasawufnya macam mana. Dia dah tahu yang asas. Maknanya kalau datang benda yang pelik, dia tak akan telan bulat-bulat. Dia akan mikir banyak kali. Ataupun dia akan bertanya orang lain. Yang biasa terima ni orang yang tak ada asas fardu ain. Dia memang kosong. Tiba-tiba jumpa benda pelik-pelik. Tu yang dia terus ambil. Sebab pada sangkaan dia tu benda tu betul. Sebab dalam ni dah memang ada hawa nafsu syaitan. Hawa nafsu syaitan ni dah memang dia tertarik pada benda-benda jahat. Betul. Tiba-tiba berdepan pula dengan benda yang jahat. Memang sepakat dengan apa yang ada kat dalam ni nafsu syaitan tadi. Tu yang dia terus menangkap. Tu yang tinggalkan payah dah kalau dah kena fahaman ni jadi macam tu. Dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan. Macam orang kena tipu tu sebab tak tahu lah. Kalau tahu taknya kena tipu tak. Tapi kita pun dah tahu dah tapi kita kena tipu je hari-hari. Berat kita ni. Dah tahu dah tapi kena tipu tak. Rela je kita ditipu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat, yang terbit daripada yang jahil. Makna pahaman-pahaman sesat ni dibawa oleh orang yang jahil dengan agama. Orang yang jahil dengan agama, dia bukan orang yang alim. Jahil ni lawannya alim. Alim ni makna orang yang sangat-sangat tahu. Orang yang tahu. Jahil ni maknanya tak tahu. Jadi pahaman sesat ni sebenarnya dibawa oleh orang yang tak tahu pasal agama. Kalau dia tahu, dah tentu dia buat benda betul. Dia takkan bawa benda, dia takkan sebarkan benda yang salah kalau dia tahu. Itulah menunjukkan pahaman salah ni, pahaman sesat ni dibawa oleh orang yang jahil dengan agama, orang yang jahil dengan syariat. Dia kata tak payah bermazhab. Tu contoh orang yang jahil lah tu.
Dia kalau benar-benar berilmu, dia takkan cakap macam tu. Dia akan kata kita ni wajib berpegang dengan salah satu mana-mana mazhab. Tu kalau dia berilmu, kalau dia alim, sebenarnya dia akan cakap macam tu. Kalau dia kata kita ni sebenarnya tak perlu nak bermazhab, sebenarnya dia orang jahil dengan agama. Dia orang jahil dengan agama. Dengan yang sesat yang terbit daripada yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah. Yang membawa pahaman-pahaman sesat ni orang yang jahil dengan syariat, orang yang jahil dengan akidah. Mana pegangan pun, pasal pegangan dalam hati terhadap Allah Rasul pun, hari kiamat Quran pun dia tak tahu sebenarnya. Kita tengokkan cerita akan datang. Yang mengajak orang-orang awam, mengajak orang awam. Orang awam ni makna masyarakat yang macam kita ni, yang kadang-kadang mengaji, ada masa pergi, ada masa tidak. Mana orang awam, orang ramai-ramai, orang kebanyakan. Yang mengajak orang awam kepada berzikir, tahlil dan menerima tariqat dengan bermacam-macam tariqat, dengan sangkaan mereka itu satu kewajipan yang lebih tinggi daripada segala kewajipan yang diperwajib akan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Baru berhenti kat situ. Jangan berhenti kat awal tadi kan, jadi salah maksud. Jangan berhenti kat sini. Contoh. Jangan berhenti kat sini. Yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir, tahlil dan menerima tariqat. Berhenti situ. Salah lah berhenti situ. Jangan salah titik Kalau letak titik situ kan, menunjukkan tak boleh berzikir, tak boleh bertauhid. Sebab tu jangan berhenti situ. Tarik nafas panjang sikit, ayat panjang ni. Ingat baca Quran je nak kena betul tempat berhenti. Baca kitab pun, kitab Jawi pun, tempat berhenti tak betul, maksud dia jadi lain. Jadi dia kata pahaman sesat dari mana? Yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir, tahlil. Tak kesesat tahlil. Padahal ayat belum sudah lagi. Sebab tu kadang-kadang puak-puak yang sesat ni dia bawa kitab ni, tahu tak? Saya tuan-tuan, saya nak baca kitab ni. Ni kitab orang yang dakwa ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan tengok apa yang dikata kat dalam. Di antara pahaman yang sesat ialah yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir, tahlil dan menerima tariqat. Tengok tuan-tuan. Dalam kitab ni sendiri yang cakap. Padahal dia berhenti tempat kita yang datang mengaji pun kena hakal dan kena tipu. Sebab apa? Yang datang mengaji pun kitab pun tak pun tak ada. Dah kita tak ada, mana kita main hangguk je lah. Yalah. Padahal dia belum berhenti kat tempat betul lagi. Itulah bahaya kalau mengaji tak ada kitab. Tok guru bawa kitab. Tok guru bawa kitab. Anak murid tak ada lagi. Siapa alim sekarang? Anakmu? Itu cara mengaji zaman sekarang. Pun mujur. Alhamdulillah. Tapi jangan istiqomah dengan tak buat kita. Sebab tu nak mengaji, adab kena belajar juga. Adab menuntut ilmu kena belajar. Kan kita nak jadi yang terbaik. Kan? Janganlah dalam bab amal ibadat ni kita lebih kurang. Kan kalau bab dunia kan kita yang nak nombor satu. Kan? Dalam bab dunia kan kita lah nak nombor satu. Tengok orang sebelah kaya, kita lagi nak kaya daripada dia. Kereta dia besar, kita nak lagi besar daripada dia. Bini dia besar, kita nak bini lagi besar daripada tu lagi. Contoh. Kan? Tapi dalam bab akhirat, biarlah dia dulu. Nampak tak beza tu? Perasan tak benda tu? Kan? Macam contoh macam sembahyang kan? Sah depan. Sila sah depan. Agak-agak kalau duit belum situ nak suruh orang sila ke kita bersila? Kalau sama satu kan? Kadang sila tak pasal duduk sah. Saya pegang sila. Tak cerdik. Makruh hukum dia. Makruh mempersilakan orang lain duduk sah hadapan, kita undur belakang. Kita kena rebut dulu. Ada lah mah jokong, ada itu kita. Silalah pungut. Silalah kutip dulu. Tak, saya tak apa, saya tak heran. Tak cerdik kan? Banyak berlaku. Konon-konon macam adab sopan situ. Nak beradab pun ada tempat.
Dia kata tak apa Pak Cik, tak apa Pak Cik duduk, saya ni muda lagi Pak Cik. Mati kan kita muda. Duduklah sah depan tu. Kan Nabi kata kalau tahu orang akan mengundi, kelebihan sah pertama kan. Orang akan mengundi nak duduk sah pertama, punya hebat, kebesaran, kelebihan ni. Tiba-tiba kita silakan. Sila. Sila. Sebab apa sila tu? Sebab tempat kita depan tak ada kipas. Kalau depan kita ada kipas, ada aircon, tak ada sila orang lain lah. Tak kau lah. Aku dapat tempat selesa ni. Kita sila tadi sebab nak lagi tempat ada kipas. Pun masalah tak semayang. Cari tempat sejuk. Tu yang lupa Fatihah tu terlelap dah sejuk sangat. Kemudian jangan berhenti situ. Tak ada masalah berzikir tahlil ni. Tak ada masalah bertariqah ni. Dengan syarat tariqat tu tadi tu, kumpulan tariqat tadi tu. Kalau tariqat A, tariqat B, tariqat C, akidah dia ahli sunnah wal jamaah. Syariat dia bermazhab, mengikut salah satu daripada mazhab. Tak ada masalah. Ikut Quran, silakanlah. Tak menyalahi syariat, silakanlah. Yang tak boleh ni, yang macam ni, tengok. Yang menerima tarikat tadi, sehingga mereka mendakwa bahawasanya bertarikat, berzikir tu lebih wajib daripada apa yang Allah ni yang salah tangsi ni, yang tak betul. Tapi bukan semua tarikat macam tu. Bukan semua tarikat macam ni punya perangai, tak. Sebab tu kena baca, dengar elok-elok. Beli kitab, jangan baca sendiri. Pergi ngadap guru tu, baru kita faham apa yang dalam kitab nak sebut. Maknanya yang disebut kat sini tarikat yang macam ni, yang mereka tu menganggap tarikat mereka, zikir mereka lebih utama daripada apa yang Allah wajibkan. Itu yang sesatnya, menyalahi syariat. Sedangkan berzikir, berwirid, ini amalan sunat. Yang ni dia mengatakan benda ni wajib. Yang semayang, puasa, tutup aurat itu halal haram tu tak wajib. Ini yang jadi masalah. Dah kalau kita yang macam tadi, tak pernah kenal agama, tiba-tiba jumpa pesen ni, seronok tak? Seronok lah, sebab kata apa? Kita hanya perlu berzikir saja, semayang puasa ni tak berapa perlu. Tapi kalau nak buat pun tak ada masalah. Tapi kalau nak tinggal pun tak ada masalah. Seronok tak kalau dengar lagu tu? Tak seronok pun bohong. Memang seronok. Kan? Siapa tak nak macam tu kan? Memang nafsu nak lah benda macam tu. Sebab tu dia mudah terpengaruh. Yang lebih tinggi daripada apa yang diperwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ni banyak. Dan Rasul. Kerana itulah ada yang menerima tarikat bertahlil dengan tidak sembahyang 5 waktu. Ada? Dia berzikir. Kalau kata tu ahli tarikat tu, ahli tarikat tu banyak berzikir, dia ada join tarikat tu, tapi tak semayang 5 waktu. Tapi kadang-kadang jangan salahkan tarikat dulu, selidik dulu. Kadang-kadang yang tarikatnya betul, yang berzikir ni yang tak betul ni. Ni yang berzikir ni, yang buat tarik ni. Tok guru suruh mengaji, tok guru suruh semayang. Dia bila dia buat benda menyalahi, orang akan menyalahkan pertubuhan tu. Sebab tu kita ni kena selidik dulu. Kan? Jangan nampak macam terus kita letak hukum. Jangan. Macam Islam lah. Yang jahat individu, bukan Islam. Islam terbaik. Kan? Islam terbaik. Siapa kata Islam tak terbaik? Islam terbaik. Yang nampak tak baik tu orang tu. Orang yang mengaku Islam tu yang jahat ni. Kan? Dia mengaku Islam tapi dia bohong. Dia mengaku Islam tapi menyalahi janji. Dia mengaku Islam tapi dia tak amanah. Dia mengaku Islam tapi mencuri. Maknanya yang jahat yang mengaku Islam tadi, bukan Islam. Islam tak suruh buat benda lagu tu. Tapi jangan kita kata Islam tak baik. Jangan kata syariat ni tak baik. Orang tu yang tak baik ni, bukan syariat. Syariat daripada Allah. Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil, bercampur gaul di antara laki-laki dan perempuan yang helat dengan tidak ada haram. Nampak? Ini di antara lain pula. Ada pula jenis tarikat tak ada halal haram dah. Boleh duduk satu bilik laki-laki perempuan, boleh campur. Ini masalah, ini yang salah. Sesatlah maksudnya. Kalau pegangan tarikat tu macam tu, salah. Sebab menyalahi syariat. Hebatlah beribadat macam mana pun tuan-tuan. Boleh semayang atas daun pisang contohnya. Sampai macam tu punya hebat. Tapi maknanya yang halal tukar jadi haram, yang haram tukar jadi halal. Tak. Tetap tak betul kan? Bila menyalahi syariat, bila menyalahi akidah, tak betul kan? Jangan bila kita tengok benda pelik-pelik, kita dah tak pandang syariat. Syariat sampai mati.
Wali nombor satu pun, wali afdal pun, wali autad pun, wali akhyar pun, wali kutub pun, dia tetap ikut syari. Ingat apa, wali kutub dia tak semayang lagi, dia lagi kuat semayang lagi. Jangan nak mendakwa dah wali Allah dah ni, jadi dia tak perlu semayang. Tu wali syaitan. Tu bukan wali Allah, tu wali syaitan. Berlaku benda pelik-pelik pada dia tapi dia melanggar syariat, itu wali syaitan. Itu bukan wali Allah. Wali Allah dia orang soleh. Wali Allah ni semua orang soleh. Apa maksud soleh? Buat yang disuruh oleh Allah, tinggal yang dilarang oleh Allah. Tengok pelik-pelik, benda pelik-pelik, tiba melanggar syariat, akidah, entah apa-apa akidah. Bahaya. Sebab itulah kita ni kena siapkan diri kita dengan ilmu dulu. Bila jumpa dengan pelik-pelik, insya-Allah kita takkan terima. Sebab kita tahu benda ni boleh merosakkan akidah, kita takkan terima. Ni pasien nak jalan ringkas ni, mengaji tak nak. Tiba jumpa jenis pahaman macam ni, kumpulan macam ni, jom join aku. Kita dengan berzikir ni sama tarafnya dengan orang yang mengaji semayang bermula semua. Tok guru aku ni selalu mimpi benda pelik-pelik. Best ni. Tak payah pergi masjid, tak payah pergi mengaji, tapi boleh masuk syurga tanpa hisap. Siapa tak tertarik? Dan ada pula tarikat yang mana tahlil di dalam gelap sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan. Dalam gelap tak ada masalah. Yang salahnya ni, tang iktikad tok gurunya boleh memberi bekas seperti dia iktikad guru dia boleh memberi bekas seperti tu sesat tang situ sebab menyalih akidah tak? Mana ada yang boleh memberi bekas dengan selain daripada tapi yang ni sesat sebab tu dia iktikad tok guru dia boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat seperti sesat tang akidah tadi tu, bukan sesat tang gelap. Tu tarikat tu salah tu. Sebab apa salah? Sebab dia orang tu dalam gelap, berzikir dalam gelap. Dan kau tidur dalam gelap ke dalam terang? Aku nak tanya. Kalau gelap itulah jadi alasan, selama ni puluh tahun dah kau tidur dalam sesat dah. Dah alasan sesatnya gelap. Itulah bahaya bila kita tak mengaji. Ikut suka hati, sedap mulut. Kan? Sedap mulut. Benda ada dalam agama, benda ada dalam kitab, kita tak belajar. Mana kita nak tahu? Tapi bila tengok pelik daripada apa yang kita biasa jumpa, dah tak lengah dah mulut kita. Sesat dah tu. Tu geng-geng sesat tu. Tu pakak-pakak berzikir dalam gelap tu. Kau tidur dalam gelap tak sesat pula. Tu dalam disko tu, gelap ke cerah macam ni dalam disko? Gelap, kita pernah masuk tak? Kita tahu lah. Lagi pening duduk dalam tu, macam-macam lampu ni. Dengan sound tak tahulah macam apa entah apa bunyi tak tu. Ingat kita tak pernah masuk. Kita pernah masuk dah tempat tu. Kan? Macam nak pecah otak duduk dalam tu. Kalau telinga yang kengking bertahun-tahun boleh jadi keluar kalau duduk dalam tu. Dia punya bising dalam tu. Masya-Allah. Kita kawan ramai, macam-macam orang kita kawan. Tak sesat pula. Duk sebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilah. Sesat pula dah. Yang tu duduk nyanyi lagu cinta pada makhluk. Kan? Dengan penuh perasaan sampai keluar segala urat-urat, halus kasar. Urat sarap semua tubik keluar. Nak mencerita, nak menterjemahkan cinta dengan makhluk tadi. Malah duk menjerit tu tang chorus tu. Nak menggambarkan cinta dia tu pada makhluk sampai macam tu sekali. Dengar lagu She's Gone. Jangan suruh kita tarik, kita boleh tarik lagu tu. Tapi serban buka dulu. Nampak tak? Jangan main-main. Nak menterjemahkan perasaan dalam hati cinta pada makhluk sampai macam tu sekali. Tak sesat pula situ. Ni orang duk menjerit-jerit, duk berzikir nak menyebut Allah, nak menyampaikan maksud hatinya, rindu, dendam, cinta pada Allah, sesat pula situ. Sebab tu tanya, sebab apa zikir tu kuat? Apa tujuan? Tu karaoke yang tengah malam memekak tu, tak sesat pula.
Aku cinta padamu, apa benda semua, tengah malam buta nak tidur payah. Tak sesat pula. Tang zikir, tang agama je sesat. Tang agama je sesat. Azan kuat pun sesat. Karaoke tak sesat pula. Dan korak hidup sungguh lagu ni. Azan. Saya tak boleh lah azan kuat-kuat ni kat taman saya azan kuat-kuat. Telinga ni macam nak menanah dengan azan. Pergi lepak kedai karaoke tiap-tiap malam tak ada masalah, tak menanah pula telinga. Tu nak menterjemahkan ni, dalam hati ni tak suka dengan agama. Hati ni kalau baik, anggota lain akan baik. Hati ni kalau tak baik, yang luar ni pun jadi tak baik. Hati kalau suka agama, benda-benda agama, Quran, telinga dia pun akan suka Quran. Tapi kalau hati tak suka, tu yang dia menyampah dengar. Kan? Meluat je dengar. Dengar orang kat surau dah buka kaset dah pukul 7 ke buka kan. Tu orang nak bagi tahu sejam lagi nak maghrib dah, ataupun setengah jam nak maghrib dah. Makna balik-balik lah, yang kat padang bola ke, yang kedai kopi ke, yang lepak-lepak balik lah nak maghrib. Ada kuliah semua. Marah. Lambat lagi maghrib 7.30, pukul 7 dah buka radio baca Quran kuat-kuat. Bising tuan-tuan, yang cakap ni kan Cina. Bukan Cina kafir tak, bukan dia kafir tak, Melayu Islam. Ganggu apa? Setan yang terganggu. Siap PM tepi, bising surau masjid. Allahu Akbar. Agakkan kalau boleh pindah 24 jam ni nak pindah, tak nak duduk depan surau. Ada jenis macam tu, beli rumah tak pergi tengok. Bila dah siap tengok rumah depan pintu surau, pindah tempat lain. Jual rumah tu. Dia kata bala ni duduk depan surau. Tukar, pindah tempat lain. Masya Allah. Itulah. Dah kita kata nak mati dengan agama, tapi dengan agama kita buat macam tu. Ya. Jadi jangan terima jenis tarikat-tarikat yang macam ni. Selidik dulu. Kan? Tengok macam mana fahamannya. Akidah dia betul tak? Bermazhab tak? Jaga syariat tak? Kalau betul, silakanlah. Cuma tarikat ni tak wajib. Dia sebenarnya tarikat ni amalan untuk guru, orang soleh, kerana tujuan dia nak melengkapkan masa-masa lapang dia orang. Selepas daripada dia orang buat wajib-wajib, benda yang wajib-wajib, dia akan tumpukan pada amalan-amalan tu sebab nak penuhkan masa. Tak nak masa tu kosong lagu tu. Serta menghukum pula ni, tengok. Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil dengan tidak mengetahui dan tidak belajar hukum agama, serta menghukum pula akan orang yang duduk belajar hukum agama itu adalah ilmu kulit yang tak berguna. Pula ada juga. Dia jenis tarikat juga. Dia menyalahkan orang kat surau masjid. Tu apa kat surau masjid tu mengaji lepas-lepas maghrib no. Tu semua kulit tu semua tu. Ini isi terus. Kita ni pesen makan durian dengan kulit-kulit sekali. Tak payah kopik kulit. Terus mamah sekali dengan kulit-kulit durian. Tengok maut tak maut tali perut kita. Kopiklah kulit dulu. Ni dah dia kata tarikat ni yang betul. Tu yang mengaji-ngaji fiqh semayang benda tu semua. Jalan lambat no. Lambat sampai tu. Lambat sampai. Ni terus sampai. Yakin dia cakap. Sampai. Kita pun, wish. Ni terbaik ni. Kau siap kau orang surau masjid. Kau pelekeh aku selama ni kata aku jahat. Ni aku terus sampai. Mujur taklah jumpakan aku dengan grup ni. Siap. Dia kata mujur pula dah. Padahal bala situ. Selama ni orang masjid duduk sini dia kan. Dia pula nak bertobat. Nak bertobat jumpa pula geng ni. Dia kata kau siap kau orang masjid surau. Kau ingat kau orang baik Kau lambat ni aku dah jumpa shortcutnya terus direct Tuhan. Sian ni orang macam tu tak. Dia niat dia baik lah. Niat dia nak hijrah. Tiba-tiba jumpa dengan pahaman macam ni.
langsung sesat tu 2 kali 5. Lagi elok yang dulu lagi. Lagi elok yang dulu lagi. Sebab yang dulu dia tak ada cakap benda-benda macam tu. Dia jahil bodoh-bodoh macam tu je. Dia tak ada kata Tuhan tu, dia tak kata semayang tak wajib, dia tak kata puasa tak wajib, dalam bodoh-bodoh dia tu. Tapi bila dah jumpa passion fahaman macam ni, tengok dia dah kata semayang tak wajib. Kan kedah perkataan tu murtad tu. Dulu dia tak pernah cakap benda macam tu. Jadi mana lebih bala? Bala yang baru ni. Sebab tu bahaya nak hijrah-hijrah ni. Makna kena hati-hati, kena tanya, kena rujuk. Jangan main terkekam. Takut terkena macam tu 2 kali 5 je. Sebelum hijrah, dengan dah hijrah. Hijrah kepada yang lebih sesat pula dah. Na'udzubillah min zalik. Dan dengan tahlil itulah, ni pula lain pesen pula. Dan dengan tahlil itu, dengan berzikir tadi, terangkatlah martabat mereka itu kepada martabat uluhiyah. Dengan berzikir berjuta-juta tadi, sampai satu tahap dia akan naik jadi makam Tuhan. Dia naik makam Tuhan. Ui. Amin. Yakni martabat ketuhanan. Dan apabila sampai martabat itu, bila dah sampai martabat Tuhan tadi, kepada martabat uluhiyah tu, maka tidak lagi wajib semayang dan puasa. Sampai tahap tu dah tak wajib semayang puasa. Sebelum sampai tu wajib lagi. Belum sampai makam lagi, belum sampai makam Tuhan lagi, masih makam hamba lagi. Tapi dah bila sampai tu, Tok Guru dia dah ketuk kepala dengan tongkat. Malam tadi aku mimpi kau dah sampai martabat. Sampai tu katanya kau dah naik makam uluhiyah, maka tak wajib lagi semayang, puasa, dan tidak berlaka-laka daripada perkara yang dituntut wajib, dan tidak lagi haram segala perkara yang haram oleh Allah Ta'ala, kerana sudah jadi uluhiyah. Dah sampai tahap tu dah, yang wajib tak ada dah, halal haram dah tak ada dah. Dah tak ada dah di sisi puak-puak ni. Bila dah sampai tahap tu, tak ada halal haram dah. Sebab halal haram ni atas hamba. Ni dah naik martabat, bukan hamba je, martabat uluhiyah, martabat ketuhanan. Sebab tu jumpa mesin tu, tak sembahyang dah, tak puasa dah. Sebab apa? Dia dah naik martabat. Kata dia lah. Padahal mana adanya macam tu. Nak jadi Nabi pun tak boleh dengan sekuat-kuat ibadat. Nak jadi Tuhan. Kan? Bukan ke martabat jadi Nabi Rasul tu tak boleh diusahakan dengan sekuat-kuat amal. Puasalah sampai kuku kering pun. Sampai tinggal kulit tulang aja. Sebab dia puasa hari-hari. Malam tak tidur, berjaga malam, baca Quran daripada maghrib sampai maghrib besok. Benda haram tak tengok, hati bersih. Tak boleh jadi Nabi Rasul. Ni nak jadi Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Nampak? Tapi tak mustahil. Bila jahil, boleh terpedaya dengan pahaman macam tu. Maka semua puak yang tersebut itu, mana yang dah tersebut kat atas tadi? Puak-puak yang mubtadi' dhal, yakni yang menyesat ia akan orang-orang awam, dan puak-puak yang sudah jadi murtad, wal'iyadzabillah min dzalik. Semua tadi tu rosak akidah dah. Semua jatuh kafir dah. Sebab apa? Melanggar syariat, rosak akidah. Jadi kita ni kan. Ni lagi-lagi. Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil dengan sekuat-kuatnya. Jangan berhenti situ. Jangan berhenti situ. Salah ni sekarang. Jangan berhenti kat sekuat-kuatnya tu. Ayat pula habis lagi. Lama kan berzikir kuat tak boleh. Tu apa tu berzikir kuat-kuat. Berzikir perlahan dah lah. Tuhan bukan tak dengar. Kita kena jaga adab dengan Tuhan. Jangan duk menjerit-jerit macam tu. Tanyalah dulu. Tanya dulu sebab apa duk suruh zikir jahat tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ramai-ramai kan. Buat apa tu? Kenapa tu? Tanya. Sebab apa korang ni duk zikir kuat-kuat ni pasal Tuhan tak dengar ke kalau korang duk zikir perlahan? Contoh kalau puak-puak tu jawab, contohlah kalau puak-puak yang berzikir tadi jawab, lah. Kalau zikir kuat-kuat mana Tuhan nak dengar? Contoh dia jawab macam tu. Murtad lah yang jawab lagu tu. Faham tak tu? Allah Ta'ala tak sabit kuat perlahan. Dia dengar belaka. Takluk bagi sifat samak basar. Takluk kepada benda maujud.
Selagi ada benda tu didengar nyata pada sifat pendengar pelihat Allah. Dia bukan i'tikad macam tu. Dia berzikir sama macam tadilah, macam nyanyi lagu She's Gone tadi tu. Nak menterjemahkan ni dalam hati, rasa rindu, rasa seronok, rasa apa dengan makhluk dia tadi tu, dengan dia punya perempuan tu. Yang perempuan kan melalak gak nak terjemahkan cinta dia pada lelaki yang dah tinggalkan dia. Kan? Nak tengok lagu Yan Azim. Yan Azim punya tarik dia ikut. Main tak berani, jangan. Nak menterjemahkan kekecewaan ni, betul? Tu kalau perempuan dia nyanyi dengan penuh perasaan tu, keluar ni urat-urat keluar, nak menterjemahkan perasaan dia kecewa ditinggalkan oleh lelaki. Yang lelaki pula pun macam tu juga, menterjemahkan sebab ditinggalkan oleh kekasih perempuan dia. Tak sesat pula situ. Tu cerita pasal cinta makhluk tu. Ni dak duk menjerit tu tadi, tujuan nak menterjemahkan cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa seronok dengan Allah dengan Rasul. Salah. Sama juga, yang tu pun menjerit, yang ni pun menjerit. Tapi yang tu menjerit cintakan dunia, yang ni menjerit cintakan Allah. Dah mana mulia? Kalau kaki dunia dah kata yang menjerit cinta tadi, manusia itulah yang mulianya. Itulah yang betul, yang menjerit pasal Allah ni sesat. Tu je, sama. Sama macam orang gila lah. Orang gila dunia dia, gila akhirat ada. Mana mulia? Kan? Cari dunia sampai tak semayang puasa tu nama gila dunia. Dia menuntut ilmu, dia cari dunia lebih kurang je, makan lebih kurang je. Nama gila akhirat. Mana lebih mulia? Kita kata, kan? Kita kata, dia kata gila sungguh tu. Orang makan nak kenyang-kenyang, nak kaya-kaya, dia makan lebih kurang je. Dia gila pun sama. Gila dunia dia, gila akhirat dia. Sama je. Cuma gila dunia binasa, gila akhirat tu kekal selama-lamanya. Cinta sama, cinta dunia dia, cinta akhirat dia. Mana mulia? Sama je. Sebab tu kadang-kadang otak nak jadikan benda dunia ni sebenarnya nak tilik akhirat. Tu nak tengok akhirat dah. Macam mana kita tengok orang yang ahli dunia tu sampai tak peduli halal haram. Sebab kegilaan pada dunia. Begitulah juga orang yang gila pada akhir. Dia tak kira wajib sunat, dia pulun semua. Dia tak kira yang wajib, tak kira yang sunat, dipulun semua. Dipulun semua. Tak ada rehat-rehat. Samalah macam yang gila dunia tadi. Dia tak kira halal haram, tak ada rehat, dia cari dunia sehabis-habis. Gila kan? Kita tak payahlah nak gila sampai macam tu. Gila pertengahan lah. Mana dunia yang cari, akhirat pun belajar tak? Tidak nanti kalau dalam kubur mereka tanya tentang semayang, Pak jawab. Tanya tentang akidah, Pak jawab. Tanya tentang puasa, Pak jawab. Tanya tentang aurat, Pak jawab. Tidak-tidaknya. Dah kat dunia pun anak bini kita tak ada jadi orang melarat tak? Sebab dalam dunia pun kita usaha cari rezeki. Bagi perlindungan yang rumah yang selayaknya, makan minum yang selayaknya, pakaian yang selayaknya. Selebih-lebih tu belajar agama. Makna dunia pun tak merempat, akhirat pun nanti insya-Allah selamat. Macam tu, duduk golongan pertengahan. Duduk golongan pertengahan. Dan ada pula menerima tarekat dengan sekuat kuatnya sehingga nampak Tuhan dalam dunia ini. Tang situ yang sesat. Sebab dia beriktikad dengan berzikir kuat-kuat tadi boleh tengok Tuhan kejap lagi. Nampak tak? Barang siapa beriktikad, mengaku dia nampak Tuhan dengan mata kasar dia waktu jaga dia atas dunia, kafir. Ijma' ulama. Jadi kafir. Ada pun yang mengaku nampak Tuhan dalam mimpi, itu hukumnya harus. Berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal kalau tak silap. Tapi tak boleh cakap tak macam mana. Sebab tetap mukhalafah. Ada pun yang mengaku jumpa cara terang nyata dalam jaga, dia mengaku rosak akidah. Tak berlaku benda tu melainkan pada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra' Mi'raj. Ni tak duk berzikir sekuat-kuat tak ada masalah. Yang sesat ni orang yang beriktikad nampak Tuhan dalam dunia. Tang situ sesat. Dia tujuan berzikir dalam gelap tadi tu
nak menumpukan perhatian. Macam kadang-kadang kita semayang, ada orang semayang tahajud malam-malam, dia tak buka lampu. Dia pasang lampu malam ni. Apa tujuan? Apa tujuan? Supaya tumpu perhatian. Nampak tak? Samalah macam kes berzikir dalam gelap tu, samalah. Yang salah kalau berzikir dalam gelap, campur laki perempuan duduk satu bilik. Tu salah, menyalahi syariat. Ni tak ada masalah. Orang perempuan duduk dewan dia, bilik dia, ruang dia. Orang lelaki duduk ruang orang lelaki. Apa salah Sesat tak mana? Menyalahi syariat tak mana? Nampak? Jadi pergi rujuk tu, pergi. Kita nak tahu pasal tarekat, pergi jumpa tok-tok guru tarekat, tanya satu-satu. Lagi satu, kalau kita nak sebarkan, nak bagi fatwa, nak bagi tahu orang awam, tarekat ni sesat, tolong nyatakan apa kesesatan ni, baru orang awam boleh faham, baru tak jadi fitnah. Cakap tarekat ni sesat, jangan sekarang ni difatwakan bahawasanya Jabatan Agama Islam memfatwakan bahawasanya tarekat ni, tarekat A ni sesat kerana dari segi akidahnya menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh, dari segi bab i'tikad ni, mereka beriktikad Tuhan tu contoh berbentuk-bentuk. Contohlah, Tuhan tu nanti boleh menjelma kepada makhluk. Contoh ni. Barulah orang tahu, sebab tu tak dia ikut tarekat tu, patut tu tarekat tu dah diharamkan sebab i'tikad dia orang. Jadi barulah tak jadi fitnah. Kalau tak, nanti kan orang jadi fitnah. Orang pun tak tahu sesat tang mana, apa sebab sesat. Dia kata tak boleh ikut sebab apa, menyalahi tang mana. Kan senang ni cakap tak boleh. Orang tanya, apa pasal tak boleh? Mana boleh bagi tahu. Ibarat macam tu. Kan? Tak kepelik kita kan? Ni tarekat ni kita tak ikut, tarekat ni tak ikut, tarekat ni tak ikut. Tak ikut tu sebab apa? Boleh tak kami nak tahu kenapa tarekat tu dihukum sesat? Mana boleh bagi tahu. Tak ke bengong tu. Bengong orang tu. Pasal sesat Sesat dah mana sebab dia pakai buah sebeh besar-besar kot. Sebab tu sesat kot. Nanti orang, bila orang tak tahu, orang akan hukum ikut dan dia. Lepas tu kau nak tahu tarekat yang baru ni sesat sebab apa? Sebab buah sebeh dia besar-besar kepala lutut. Sebab tu sesat tang situ. Sebab dia orang awam dia ikut dan je, dia ikut main agak-agak je, macam semayang kan main agak-agak. Begitulah juga pandangan dia pun, dia main agak-agak, dia main gasa-gasa. Sebab tu kita kena bagi tahu supaya tak jadi fitnah pada orang awam. Tarekat tu sesat sebabnya begini. Dari segi menyalahi syariat, sebab mereka mengatakan bahawasanya tidak wajib berpegang dengan mana-mana mazhab, ataupun tak wajib berpegang pada Quran. Contoh, baru orang tahu sebab tu sesat. Sungguh kita pun kadang tertanya-tanya. Kadang di umum kat masjid, tarekat ni sesat, tarekat ni, tapi tak sebut kenapa. Tak nyatakan kenapa dihukumkan sesat. Tang mana? Menyalahi syariat ataupun akidah. Cakaplah yang benda yang boleh dipahami oleh masyarakat kan. Kerana menyalahi akidah. Dari segi akidahnya tak betul. Dari segi syariat tak betul. Dapat jawapan. Boleh buat bahan simbang kedai kopi. Letak nanti kan nak simbang apa tak tahu. Dan membesarkan akan guru lebih daripada membesarkan Tuhan. Maknanya perintah guru diikut, perintah Allah dia tak nak ikut. Kemudian maka adalah semuanya itu murtad, jadi kufur mereka itu dengan ijma'. Muwafaqah alim ulama mengatakan yang jenis daripada tadi awal tu sampai yang tadi tu semuanya rosak akidah. Hati-hatilah. Oleh itu wahai saudaraku yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala dan berpenghulu kepada Nabi Muhammad SAW, hendaklah kamu menjauhi daripada tarikan dan pengaruh mereka itu yang sesat. Ni masalahnya, kita nak jauh macam mana kita tak tahu. Masalahnya macam mana kita nak menjauhkan diri sedangkan kita tak tahu. Yang boleh mengelak ni bila tahu. Nak elak lubang ke, kalau kita tahu kereta tu nak datang berdarah bertentangan, boleh kita elak. Ni masalahnya kita tak tahu. Kereta tu datang bertentangan, ni yang berat ni. Alih-alih datang. Kalau tahu, kalau tahu ni tak berat lagi ni. Mana kita nak tahu India mabuk daripada depan.
Allah. Ha. Jadi nak kena tahu baru boleh tak. Mana setidak-tidak kita kena ada kita orang awam ni kena belajar juga. Sebab tu fardu ain ni tak boleh tinggal. Yang nama fardu ain ni tak boleh tinggal. Mana kita nak pakai setidak-tidaknya kegunaan macam tadi. Mana kalau ada datang benda sesat kita boleh tahu. Sebab kita dah ada asas fardu ain tadi. Berzikir dan bertahlil itu suatu perkara yang sunat. Dan hendaklah kamu mengetahui bahawasanya berzikir dan bertahlil itu suatu perkara yang sunat. Yang dikerjakan dia oleh ulama-ulama yang soleh selepas daripada mereka melaksanakan kewajipan-kewajipan mereka itu. Jadi amalan bertarikat ni amalan orang soleh. Selepas dia dah buat benda wajib. Sebab apa mereka tu buat macam tu? Kerana mereka itu takut merugikan masa bagi mereka itu sendiri. Sebab tu diisikan masa-masa yang lebih-lebih tadi dengan amalan sunat. Berzikir, bersalawat, baca wirid. Wirid lepas asar, wirid lepas subuh, wirid tengah malam. Kalau begitu, kita yang kurang serba-serbi ini hendaklah mendahului segala yang wajib daripada belajar akidah. Kita orang awam ni, yang bukan tutup guru, bukan alim ulama yang besar-besar tu, kaki ibadat tu, kita buatlah yang wajib-wajib terlebih dahulu. Kalau macam ilmu, belajar ilmu yang wajib dulu. Mana? Seperti ilmu akidah. Belajar ilmu akidah. Kemudian mana? Dan mengerjakan suruhan seperti semayang, puasa dan umpamanya. Kemudian jelak dan celoh gatik. Faham tak faham? Lemo tak faham? Jelok. Jelok dan celoh gatik. Maksudnya jarang-jarang. Jarang-jarang. Kadang-kadang buatlah yang sunat-sunat. Itu maksudnya jelok dan celah gatik tu. Jadi di samping itu mengerjakan yang sunat-sunat. Tapi tumpuk yang fardu dulu. Tapi kadang-kadang buatlah yang sunat. Apa tujuan buat yang sunat? Supaya tidak terlalu rugi. Dan supaya nak membiasakan diri daripada mengerjakan yang disuruh. Supaya tidak puas dan jemu. Supaya kita tak jadi kalau belajar yang wajib-wajib je jemulah. Tapi bila dah belajar fiqah, dah belajar tauhid, dah belajar tasawuf, belajar tajwid, kadang-kadang dengar sirah, jadi seronok dengar sirah. Ni dak duk tumpu sirah tauhid tak ngaji. Sirah fiqah tak ngaji. Sirah iqra' tak ngaji. Mana boleh sirah tu ilmu fardu kifayah. Tafsir tauhid tak ngaji. Tafsir tasawuf tak ngaji. Mana boleh? Tafsir tu fardu kifayah. Ngaji fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid. Sambil-sambil pergi ngaji tafsir, sambil pergi ngaji hadis, ngaji sirah. Barulah betul. Ni tak duk kerja ilmu yang tak wajib. Yang wajib tinggal. Dan jika kamu terlalu tekun diri kamu, kemungkinan kamu akan jadi jemu. Kalau selalu je jadi je. Sebab itulah sayang isteri ni tinggal-tinggalkan tak dia jadi jemu. Kalau dia tak jemu dengan kita, kita jemu dengan dia. Ya. Begitu. Cuba tinggalkan bini kita seminggu ni. Lepas tu balik tengok macam mana layanan dia. Macam kat hotel 5 bintang. Kalau hari-hari ada layan tu. Bertuah kalau ada. Ada. Kan ini cakap umum dia tak cakap bini sesiapa. Umum. Kita pun sama kan. Kalau hari-hari ada nak panggil sayang mana ada. Tapi kalau dah tinggal 2 minggu kan kita jadi mesra tak? Panggil pun kan. Muka manis. Hari-hari jumpa. Tak peduli. Muka toye. Muka toye buat muka tak kisah. Panggil huy. Huy brother, apa minum? Jadi kalau terlalu tekun jadi jemu. Kata ada hikmah betul lah tu pepatah kata kan. Sayang kena tinggal-tinggal. Baru rindu dia jadi rindu, jadi sayang. Dia macam Tok Guru pun kadang-kadang ada orang dia tak nak rapat dengan Tok Guru. Sebab apa? Sebab takut langgar adab. Sebab bila dah terlalu rapat dengan Tok Guru, dia dah jadi buat Tok Guru dia macam kawan kah? Pun ada juga kadang-kadang. Kadang bukan orang tak nak rapat, sebab takut langgar situ. Tapi kita bukan Tok Guru, kita beres bro. Kita tak kisah kita. Kita bukan Tok Guru, kita kawan ni cerita. Orang yang mengaji betul-betul. Sungguh. Kadang dia jadi terlupa. Itulah. Jadi jarang-jarang dia kata buatlah yang sunat-sunat. Buat sembahyang qada aja boring lah. Kadang-kadang buatlah sembahyang sunat duha, sembahyang sunat wudu, solat hajat.
Mana tempat berhenti. Dan jika kamu telah lakukan habis, kemungkinan kamu akan jadi jemu. Maka Allah Ta'ala pun jemulah pada memberi balasan kepada kamu. Jadi bila kamu dah jemu buat ibadat, Allah Ta'ala tak bagilah pahala. Padahal Allah tak jemu pun nak bagi kita pahala. Bahkan lebih daripada apa yang kita buat, Allah bagi. Kan? Bagi satu, Allah balas 10. Sabda Nabi SAW, Inna Allah la yamillu walakin tamullu. Bahawanya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak jemu pada memberi pahala. Hari ni kita larat nak berzikir berapa juta? 200 juta kali. Lebih pada 200 juta pahala Allah bagi. Dia tak jemu-jemu nak bagi pahala. Tapi dah kita jemu, satu pun tak ada. Satu pun tak dapat. Kalau begitu, janganlah kamu mendahulukan yang sunat-sunat daripada yang wajib. Kerana yang wajib itu berdosa bagi yang tidak mengetahui dan tidak mengerjakan akan dia. Ingat tu, benda wajib, ilmu wajib, dosa tak belajar. Perbuatan wajib, dosa tak buat. Kalau yang sunat, ilmu tu sunat belajar. Tak belajar pun tak ada masalah. Perbuatan tu sunat, tak buat pun tak ada masalah. Dan perkara yang wajib diketahui itu amat banyak. Aku sebutkan akan dia. Setengah-setengahnya di dalam huraian yang akan datang ini. Mana? Sebelah. Maka aku berkata, wallahu a'lam. Aku berkata, saya lah tu. Guru tu kata, aku berkata tu, huraian pada menyatu. Satu kitab lagi. Separuh masa kedua. Boleh minum kopi pun. Perempuan ni kan, ni cerita lah. Sambil-sambil nak minum tuan kan, rehat sekejap, seminit. Tandas ke apa lagi, basuh muka, ikut lah. Dan ada kawan kita, kan kawan lah, dengan orang lain. Bila rapat dia kata, awak ni takkan nak berimpit je 24 jam. Tengok tu. Itu sebab terlalu tekun lah tu. Dia terlalu tekun dengan bini dia. Terlalu tekun dengan bini dia. Bini dia marah. Kata, awak ni si nak berimpit je. Sebab terlalu tekun. Nampak tak masalah? Bila tak ada pula, dia kata awak ni selalu tinggalkan saja. Tu. Tengok. Dah yang pesen ni tak gitu. Pesen. Jadi jangan dimarah. Dah memang pesen ni dah itu, jangan dimarah. Tak ada, dia susah kita yang main. Tak belipak baju kita 2 tahun. Sebab itulah kena hargai juga, jangan marah. Kena banyak sabar. Rumah tangga kena banyak sabar. Kita tak ada erti kata dia tak penting. Dia penting dalam hidup ni. Tapi dalam penting-penting dia, kita kena banyak banyak sabar. Kalau hilang sabar dengan dia hilang. Sungguh. Kena sabar banyak. Sebab tu orang lelaki banyak lepak mamak, sebab tak tahan bini. Tak tahan mulut bini. Dia kata dengar mamak dia cakap lagi tu. Sebab tak boleh nak buat berlawan. Memang passion dia lagi. Tapi dia banyak bantu ibadah kita sebab dia pahala kita banyak dapat. Sebab tu orang bujang pahala tak banyak. Orang bujang pahala tak banyak. Pahala ada, tapi tak banyak lah dengan orang yang dah berkahwin. Tapi berkahwin pula, tengok tak, kalau berkahwin tak semayang tak banyak tak. Berkahwin tapi tak semayang. Dia kata, kena kahwin. Tak kahwin, Nabi tak mengaku mat. Lepas tu dia dah kahwin, ajar bini pakai seksi-seksi. Nabi nak aku mat ke lagu tu? Jangan kahwin, tak mengaji, tak semayang, macam mana? Bukan ikut satu tu je, kan? Dia tengok, kalau dia duduk seorang, dia boleh selamat daripada maksiat, dia tak terlibat dengan zina, silakan. Nak duduk seorang, dia tak nyusahkan orang lain, silakan. Buatlah amal elok-elok, silakan. Tak jadi salah pun. Yang salahnya kalau duduk seorang tapi buat maksiat. Tak kena lah. Dia kena menikah lah lagu tu. Satu kitab lagi lah, setengah jam nanti. Muka surat apa?
100 jawi berapa? Hari ni saya bawa jawi ya. Pakcik berapa cik? Jawi 26. 26. Oh, tak berapa. Nah, cuci tengok je. 26. Ni apa? Tajuk apa? Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba pada akta berkata-kata. Yang pertama, menyatakan taubat. Taubat? Yang pertama pada menyatakan taubat. So apa cik? Dia 22 eh? Jadi selepas kitab yang ketiga pada menyatakan saudara-saudara taubat. Cuba taubat. Yang 22 ni. Cerita. Rotek semua lah. Baik. Tadi dia Al-Riyad 61. Balik. 61. Dia 60. 62. 62. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Cerita taubat. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan apa? Permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Maknanya siapa-siapa yang nak hijrah, nak berjalan akhirat, dulu tak beribadat, dulu tak peduli tentang amal ibadat, dia nak berhijrah ke situ, pertama-tama dia kena apa? Dia kena bertaubat dulu. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, dia kena menuntut ilmu dulu. Sebab daripada ilmu tu nanti baru dia nampak dia punya salah silap yang dia nak taubatkan tu. Macam tadilah, nak jauhkan pahaman sesat tu, kita kena tahu lah, baru kita boleh elakkan diri. Kalau kita tahu benda tu sesat, macam mana kita nak elak? Sama lah macam ni. Kalau kita tak tahu yang benda tu dosa, macam mana kita nak taubat? Sebab pada kita, ingat benda tu bukan dosa. Kita ingat benda tu dosa kecil. Rupanya dosa besar. Sebab tu kena dulukan dengan ilmu. Bila ilmu ada, dia tahu ni dosa besar, ni dosa kecil, yang ni macam tu. Lepas daripada ilmu baru boleh taubat. Dan taubat dari anak kunci bagi tuah sekalian murid. Taubat ni kunci tuah. Orang panggil bertuah. Kunci itu taubat. Bagi siapa? Sekalian murid. Makna sekalian orang yang nak kepada Allah. Murid tu maknanya orang yang nak. Sebab tu panggil murid-murid. Apa panggil murid-murid? Orang yang datang tu semua nak Sebab tu panggil murid. Murid ni yang nak. Arada yuridu iradatan wa muridun. Murid. Murid. Dah cakap Arab. Tak perasan cakap Arab. Murid. Melayu, makna Melayu. Yang nak menghendaki, yang nak ilmu ibaratnya tu. Yang nak. Murid yang nak. Maksudnya. Panggil murid. Murid bahasa Arab. Yang nak maksudnya. Yang nak sesuatu. Yang menghendaki sesuatu. Nisbah kepada tilik kepada tu, orang panggil yang nakkan ilmu lah, tak kisahlah ilmu akademik ke ilmu apa. Maknanya nakkan ilmu panggil murid lah. Murid. Jadi bagi orang yang menghendaki kepada jalan akhirat, maka taubat itulah kunci tuah dia. Dan bahawasanya taubat itu hukumnya wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa. Taubat ni hukumnya wajib Makna wajib segera. Apa maksud segera? Lepas dosa terus kena taubat. Itu maksud segera. Maknanya kalau kita dah jatuh dalam dosa hari ni, sekarang, lepas tu kita tangguhkan besok, makna kita dah berdosa lagi. Sebab apa berdosa lagi? Berdosa lagi kerana melambatkan taubat. Sebab mencepatkan tu wajib. Cepatkan taubat tu wajib. Mana kalau kita lambatkan berdosa je.
Nampak tak? Yang dosa tadi lain, yang dosa kita buat tu dah memang dah satu. Sepatutnya kena taubat. Tiba-tiba kita tak taubat, timbul dosa satu lagi. Sebab taubat kita lambat. Faham Bahawa taubat itu wajib ia dengan segera daripada dosa, sekalipun dosa kecil. Kalau dosa kecil pun kena taubat pada Allah. Kerana dosa kecil, kalau Tuhan tak ampun, neraka juga. Bukan dosa kecil mana tak azab. Tak. Dosa kecil pun azab neraka juga, na'udzubillah. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Melambatkan taubat itu dosa lain pula dah. Minum arak tadi dosa lain. Berzina tadi dosa lain. Lambatkan taubat tu dosa lain pula dah. Ini sepatutnya bagi orang yang dah jatuh dalam dosa, cepat-cepat taubat. Kalau tak, berdosa lagi. Kalau tak, ada cas dua saman. Itu saman dosa tadi, satu lagi saman lambat taubat. Sekalipun berpuluh-puluh tahun, sekalipun berpuluh-puluh tahun ditangguhkan, dosanya satu. Dosanya satu. Faham tak tu? Tak faham? Dulu 30 tahun dulu minum arak, tak taubat lagi. Kalau nak ikut, berapa lama dah ditangguh? Kan? Bukan bermaksud 30 tahun tu kira satu hari tambah satu dosa. Tak. Dosa lambat itu satu juga. Makna dosa melambatkan taubat tu kira satu dosa lambat taubat. Bukan makna bila lama ditinggalkan, makna lagi bertambah-tambah dosa lambat. Tak. Dia bukan berkali-ganda. Dia tak berganda pun dosa tu. Faham? Bersalahan bagi fahaman Mu'tazilah. Berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa. Melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Mu'tazilah kata, kalau makin lama tinggal, makin dosa yang lambat tadi tu jadi berganda. Macam bayar dia jadi bertambah lah. Bertambah sebab lambat. Tak. Akidah ahli sunnah tak. Tetap dosanya satu tak. Dia macam bunga. Bunga. Dia kira bunga. InsyaAllah. Tak silap tahu bunga Tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masanya dan melambatkan itu. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu. Seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian jika mengetahui ia akan ada dosanya atas tafsil, nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Di sisi mazhab Syafi'i, minta maaf dia. Di sini minta maaf. Dari segi mazhab Syafi'i, maknanya kalau nak taubat kena kira satu-satu. Maknanya kalau 10 jenis dosa yang berbeza, 10 jenis taubat. 10 kali. Dia bukan kira langsam tak. Maknanya kita kena taubat dosa mengumpat lain, taubat dosa dengki lain, taubat dosa minum arak lain. Faham Dia lain-lain. Itu maksud dia. Nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Satu-satu. Dan tiada memadai oleh satu taubat saja. Maknanya kita nak kira nak sekali, ya Allah minta ampunlah segala dosaku, sekali macam tu. Tak jadi. Yang boleh ampunkan segala dosa ni apabila kita dah tak mampu nak ingat dosa-dosa tu. Yang dah tak ingat tu baru boleh kita ijmalkan macam tu. Selagi ingat apa dosa, kena buat satu-satu. Tak boleh tiba-tiba nak langsam macam tu. Yang langsam ni dosa yang kita dah tak ingat lah, baru boleh minta ampun segala dosa ku, ya Allah. Makna segala dosa yang aku tak tahu, yang aku tak sedar, yang aku tak ingat. Terlalu banyak terlalu banyak. Terlalu banyak. Contohnya dah tak ingat. Dia nak sebut seram. Seram. Itulah kena sebut satu-satu. Tu yang mampu ingat. Kita bukan boleh ingat sebab dosa kita banyak. Kan? Sampai dia tak ingat, ini banyak dosa kita. Bagi segala dosa itu, dan jika tiada teringat ia akan tafsil segala dosanya, maka hendaklah ia berkata, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Ta'ala. Bila dah tak sampai tahap tak tahu dosa apa dah, baru boleh cakap macam tu. Ya Allah, aku minta ampun lah daripada segala dosa yang aku dah tak ingat, yang aku dah tak tahu. Aku tak mampu dah nak ingat, ya Allah. Ini ringkas-ringkas ni dia ada rukun dia lagi. Dia ada rukun dia, bukan macam tu je. Dia ada rukun dia. Taubat ni dalam kitab Minhajul Abidin tu. Nanti insya-Allah jumpa. Kemudian daripada taubat, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Dah bertaubat, bila dah taubat cukup syarat dan rukun, serahlah kepada Allah. Allah nak ampun pun hak Allah, Allah tak nak ampun pun hak Allah. Bukan wajib Allah ampunkan kita. Harus sahaja.
Tapi ikut janji dia, kalau taubat dia kalau tilik hukum aradi, siapa taubat ikut syarat rukun, dia akan ampunkan. Hukum akal harus diampunkan. Kalau dia tak ampunkan pun tak ada masalah. Tak ada masalah hak dia. Siapa kita nak paksa Tuhan ampunkan kita? Seperti mana? Ini hukum aradi lah ni. Kan? Inna Allah sebut telah berfirman Allah Ta'ala. Ada pun hilang seksa. Mana tadi? Satu ibadat dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadat yang dijanjikan akan pahala. Makna taubat sendiri dapat pahala dah. Dengan bertaubat tadi itu dapat pahala dah. Sebab ibadat. Kerananya ada pun hilang seksa. Mana hilang janji-janji azab tadi, janji-janji azab dengan sebab dosa yang kita buat tadi. Dan kemudian makna selepas daripada taubat, maka iaitu dia diserahkan kepada Allah Ta'ala. Makna janji azab tu Allah nak padam tidak, itu serah pada Allah. Yang pasti bila taubat dapat pahala. Telah berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang banyak taubat. Tak kira yang banyak taubat tu, walaupun dia ahli maksiat, tapi dia banyak taubat, dia masuk dalam kekasih Allah. Masuk kekasih Allah. Jadi rugilah orang yang berdosa tak nak taubat. Sebab dia berdosa pun boleh jadi kekasih Allah juga apabila dia taubat. Tapi kalau berdosa dia tak nak taubat, tak masuk. Tak jadi, tak dapat. Jadi Allah adil tak? Allah adil. Walaupun buat dosa boleh jadi kekasih dia juga, tapi dengan syarat banyak bertaubat. Taubat pula cukup syarat dan rukun. Cukup syarat dan rukun. Nanti insya-Allah kita belajar. Bukan sembahyang sunat taubat sembahyang sunat taubat lah. Lain, sembahyang sunat taubat tu sunat, tak wajib buat. Kalau tak buat pun tak berdosa. Ni taubat lain, sembahyang sunat lain. Ada orang tak faham, dia bila buat dosa dia buat sembahyang sunat taubat. Ampun tak dosa besar? Tak ampun sebab yang dibuat tu sembahyang sunat. Ni yang nak ampunkan dosa ni bertaubat dengan sembahyang sunat taubat, dua benda yang berlainan. Sembahyang sunat taubat tu adalah sembahyang sunat yang bersebab. Sebabnya dilakukan selepas taubat baru buat sembahyang tu. Tu nama sembahyang sunat taubat. Kena taubat dulu. Taubat ni pula bukan ada kena syarat ambil sembahyang. Bukan syarat menghadap kiblat. Ada waktu dia lepas zuhur ke tengah malam, tak. Taubat amalan hati. Taubat bukan amalan anggota. Nampak tak Allah Ta'ala nak bagi peluang, punya maha pengasih, pengampun Allah. Taubat ni ibadat hati je tuan-tuan. Mana bila dah terlantar atas katil, tak mampu nak bangun sembahyang, puasa dah tak mampu dah, tapi akal ada, dia boleh taubat lagi waktu tu. Walaupun tak sampai gharah lagi, nyawa tak sampai halkum lagi, dia boleh taubat lagi waktu tu, walau tak dicakap sekali pun. Sebab taubat ni amalan hati. Tengok pengasih Allah Ta'ala dengan umat Muhammad SAW. Macam tu sekali. Dulu, syariat dulu nak ampun dosa, bunuh diri baru Allah ampunkan dosa. Itu syariat Rasul dulu. Bila bunuh diri itu yang terlebih baik, nak mengampunkan dosa. Syariat kita dah taubat je cukup syarat, Allah ampun. Nampak tak? Banyak intoleransi tak dengan kita umat Muhammad SAW. Bertuah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bertuah sangat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh di waktu sakit dah, ternak dah, tapi nyawa tak sampai halkum lagi lah, nyawa tak sampai goroh-goroh lagi, dalam keadaan dia tak sedar, tak boleh bercakap tu, tapi dia waras lagi, dia berakal, dia boleh taubat lagi waktu tu. Dia kena datangkan syarat-syarat taubat. Yang niat dia yang ikhlas. Penyesalan yang sehabis-habis menyesal. Azam takkan ulang segala jenis dosa dah. Dosa besar, dosa kecil, segala jenis dosa azam takkan buat sampai bila-bila. Senang tak? Susah kan? Boleh kan? Payah tak? Tidak kita nak juga buat dosa-dosa kecil. Makna nafsu duk cakap macam tu. Sebab tu dia kata aqabatu taubat. Nanti akan jumpa kalau dalam kitab Minhaj. Aqabatu taubat, makna taubat ni payah macam daki gunung. Dugaan ni payah. Bukan astagfirullahalazim. Itu bukan taubat.
Itu bukan taubat. Itu senang. Bukan taubat. Taubat dia ada syarat rukun. Itu ucapan mulut, zikir, dapat pahala. Kalau dalam hati tak ada benda tadi tu, niat yang ikhlas, penyesalan, menghinakan diri sehina-hinanya, mengaku takkan ulang dosa segala jenis sampai bila-bila, azam nak ganti balik hak orang, serta ganti kan. Kalau yang wajib azam nak qada kan, nak bayarkan balik. Tak panggil tahu. Kalau tak ada benda tu tak panggil taubat, walaupun astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi ni kena azam sebagai bukti yang dia menyesal sungguh dengan dosa dia. Syarat dia kena azam, dia janji takkan buat segala jenis dosa. Boleh. Payah. Kita mikir, syaitan bisik, takkan nak kena tinggal semua. Kan? Takkan nak kena tinggal semua. Lepas tu sampai bila-bila pula tu. Takkan kadang-kadang tak boleh. Nampak tak? Itu yang jadi terbantut, nampak? Tu syarat tu payah. Lagi satu, jangan mengulangi dosa tu dengan suka hati. Dengan suka hati. Biasa kita suka hati je, dia bisik je terus on je kita. Tak ada berlawan ke, menangis, melalak, meraung, berguling. Aku tak nak. Apa yang kau tak nak ni? Kau hilang akal ke apa ni? Tiba-tiba aku tak nak. Dak ni duk lawan, dia nak ajak buat maksiat. Ni duk berguling-guling, menangis. Ada sampai macam tu. Oi, bertuah kalau sampai macam tu. Ni dak, dia bisik on tak on. On lah. Apa tak on pula? Kita pula kata on lah. Apa tak on pula? Jadi syarat taubat tak cukup. Bila tak cukup, Allah tak ampun dosa kita. Ingat senang kita taubat. Payah mikir macam ni, kena fikir habis-habis. Apa yang fikir habis-habis? Fikir apa habis-habis? Alah, nak kena tinggal segala dosa pula dah. Payah lah tu macam tu. Nak kena tinggal semua jenis dosa. Kalau kata macam umpat-umpat boleh kadang-kadang ke, nak skodeng-skodeng laman-laman web ke apa benda boleh kadang-kadang. Kira ni tak boleh langsung. Jadi payah tak? Payah nak taubat. Ingat senang ke? Sebab tu dia kata payah. Orang tak tahu lah taubat. Istighfar lah. Senang istighfarnya tu. Payah taubat tuan-tuan. Payah. Sebab hati kita ni tak nak tinggalkan maksiat. Tiba-tiba nak kena janji tak nak buat maksiat sampai bila-bila. Dah lah kita tahu kita bukan malaikat. Tu yang mikir tak jadi taubat. Mikir tak jadi. Tang situ tak jadi. Ataupun hati tak bulat. Walaupun minta ampun tapi hati tak bulat nak tinggal semua. Ataupun kalau hati bulat nak tinggal pun bukan selamanya. Aku azam ya Allah, aku janji aku takkan buat segala jenis maksiat dah. Sama ada depan orang sendirian aku takkan buat sampai bila. Aku takkan buat dah. Tapi 2 hari. 2 hari. 2 hari. Jadi tak taubat? Tak jadi sebab dia azam lama-lama. Payah tuan-tuan. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, walaupun timbul perasaan macam tu dalam hati, bersangka baiklah dengan Allah, boleh jadi kau bertaubat dengan sungguh-sungguh tadi. Boleh jadi ajal kau sampai waktu kau bertaubat. Bila kau sedang bertaubat tadi tu, bersungguh-sungguh tadi tu, kau azam tak nak ulang lagi sebagainya, cukup syarat dengan niat yang ikhlas sampai ajal. Makna mati dengan penuh kemuliaan. Mati dengan penuh kemuliaan. Mati sedang bertaubat. Mati sedang buat ibadat wajib. Ataupun kata Imam Ghazali, boleh jadi Allah Ta'ala akan bagi taufik kepada kau sehingga kau takkan buat segala jenis dosa dan maksiat. Kerana benda tu tak mustahil bagi Allah. Tak mustahil bagi Allah nak tolong kita. Sebab boleh melakukan ibadat, meninggalkan maksiat ni dengan taufik. Mana kalau Allah Ta'ala bagi taufik, meninggalkan maksiat dan buat taat, tak ada jadi masalah. Walau bukan Nabi Rasul pun, dia boleh buat benda macam tu kalau Allah tolong. Kan? Kena fikir macam tu. Baru insya-Allah kita boleh bertaubat. Kalau tak fikir situ, kita akan terpedaya dengan bisikan syaitan tadi tu. Dia kata tak payahlah, nanti kau ulang balik. Adakah orang yang taubat lepas tu ulang balik? Adakah dia orang yang memperselesenakan taubat? Tak. Sebab tu syarat dia kena azam dan dia jangan ulang dengan suka-suka Itulah membuktikan dia bukan main-mainan taubat dia.
Makna bila dia dah azam tinggalkan tu, andai kata datang bisikan tu balik, dia akan lawan, dia cuba lawan. Itu maksudnya. Bukan bermakna orang yang taubat nasuha ni dia tukar jadi malaikat. Hilang dah nafsu, hilang dah bisikan syaitan, dia dah tak ada nafsu syaitan dah. Dia nak taat tak, dia tetap manusia. Lagi banyak lagi dugaan yang datang lepas daripada tu nak mengajak dia kembali balik kepada maksiat yang sama. Nampak tak? Jadi di situ dia akan cuba berlawan. Dia akan cuba berlawan, dia akan cuba bila datang bisikan tu, dia akan cuba lawan. Dia akan usahakan sesuatu untuk dia meninggalkan benda. Dia melupakan benda. Contoh dia pergi mancing dia contoh. Dia pergi mancing. Kita lalu pantai. Apa orang masa duduk congok ni. Rupanya orang tu sedang larikan diri daripada maksi. Dah dapat dosa kering, kita tak pasal. Sebab apa? Sangka je. Buat tu. Kita tahu dia buat apa tu. Kita tahu kau orang duduk tepi-tepi tu buat apa. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kita suka sangka-sangka. Nampak tak tu? Bahaya sangka-sangka kan. Bahaya sangka-sangka. Tapi kalau nak sangka yang baik-baik. Sangka baik-baik dah tentu pahala. Tapi jarang nak sangka baik. Setahun tak sekali. Sangka jahat yang biasa. Kan? Contoh macam tadi. Dia larikan diri dia daripada maksiat. Dia mancing. Tujuan dia nak melawan bisikan dia minum arak tu contoh. Dia tak nak jumpa kawan-kawan dia minum arak. Dia lari, dia pergi mancing contoh. Dia lari, dia pergi main snooker contohnya. Bukan berjudi lah. Dia dah makna dia sedang beribadat tu. Nampak tak tu? Jangan kita kata sia-sia. Kita tak tahu apa niat dia, apa tujuan dia balik. Cara dia nak hilangkan, nak melupakan maksiat. Contoh berjudi ke, minum arak, dia pergi lepak dengan kawan dia contoh. Sebab kalau dia seorang-seorang boleh jadi dia akan buat maksiat. Tengok. Sebab tu kita ni payah. Nak kenal orang soleh-soleh baik-baik payah. Nak kenal Allah mudah. Nak kenal Allah mudah daripada nak kenal wali-wali Allah. Nak kenal wali-wali Allah payah sebab dia tak ada tanda. Dia tak ada petanda. Kadang nampak pakai macam orang soleh tapi bukan kekasih Allah. Ada orang nampak pakaian biasa tapi dia kekasih Allah. Tu tak tahu. Sebab tu kita ni kena sangka baik dengan semua. Nak kenal Allah dah ajar dalam kitab kan? Wajib bagi Allah begini, mustahil bagi Allah begitu, harus bagi. Tu nama kenal Tuhan. Faham? Tapi nak kenal wali-wali Allah payah. Sebab macam-macam manusia tu. Dia nak beribadat pada Allah tu. Macam-macam. Kadang dia nak lagi pada maksiat, dia duduk seorang-seorang. Cara dia nak menyelamatkan diri daripada maksiat. Mana kita tahu, kita lain, dia lain. Tu kena sangka baik. Sebab manusia. Allah. Jadi Allah kasih pada orang yang banyak taubat. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Artinya, dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu. Sekalian orang yang beriman. Allah Ta'ala suruh taubat sebab Allah nak bagi keampun. Dia akan datang tuan-tuan. Bila taubat dia akan datang, bisik dia akan ajak beli. Situlah nak tengok kita boleh tahan berapa lama. Tak nak kembali kepada. Itu tanda dia bersungguh dengan tiba-tiba bila dia berlawan dah, terjatuh balik, terkena balik, terpedaya balik. Adakah taubat yang dulu terbatal? Tak. Yang taubat dulu Allah Ta'ala ampun dah dosa dulu. Dia kena taubat pula yang baru dia buat tadi tu. Faham Bukan dengan makna bila taubat, lepas tu dia jaga, dia pantau, dia melawan bisikan ajakan tadi, tiba-tiba satu masa terjatuh balik, kira taubat yang dulu jadi terbatal juga. Tak jadi nak ampunkan dosa. Tak, yang tu ampun padam dah. Tak ada dosa dah yang dia buat. Yang dulu dah habis padam dah. Yang baru timbul yang tadi tu. Yang baru dia buat tadi tu. Yang baru terjatuh balik. Tu je dosa yang tinggal. Dia kena minta ampun yang tu pula. Taubat dengan syarat rukun yang sama juga macam yang tu dulu. Sebab tu kadang kes tak jadi taubat sebab tu bisikan dalam ni. Dia kata, nanti kau taubat pulang balik. Kau taubat nanti kan ulang balik. Ni dalam ni. Tu setan tu. Tu bisikan setan. Imam Ghazali kata tu bisikan setan. Sebab tu bila kita ingatkan benda tu, kita layankan, kita memang takkan jadi taubat. Sampai bila-bila. Kita tangguh nanti minggu depan. Minggu depan dia bisik benda sama juga. Lusa dia bisik benda sama juga. Nampak? Dia main-mainkan kita. Kan? Sungguh tak? Pernah tak macam tu? Tak pernah bohong. Kan? Mesti kan? Nak taubat dia dah lah. Kan kau taubat pulang balik. Tak payah.
Kata aku kan tak kenal kau kan. Aku dah lama duduk dalam perut kau ni. Aku tahu dah. Kan kau tak yalah nak buat konon-konon halim lah. Konon-konon soleh, konon-konon nak berhijrah konon. Pirah. Tak payahlah nak taubat. Aku tahu kau dah langsung condemn kita. Sebab tu kita kena kawan dengan orang-orang yang ada agama supaya ni yang jadi kekuatan bagi diri kita. Kita taubat juga. Tu bisikan syaitan. 10 tahun kau tangguh. 10 tahun besok dia datang dengan bisikan yang sama juga. Tujuan dia apa? Supaya kau jangan bertaubat, supaya kau mati dengan dosa-dosa itu semua. Nampak tak permainan dia. Jadi bila kita ada ilmu, bila Imam Ghazali dah terang macam tu, dia kata bertaubat saja. Duk setan duk bisik tadi, dia kata nanti kau akan ulang. Nanti ni benda akan datang. Kau yakin ke kau akan ulang? Kau yakin kau boleh tahu ke benda akan datang? Kau akan ulang juga benda tu? Kau boleh tahu ke? Yakin ke? Tak tahu. Nampak? Tak tahu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi taufik, kau tahu kalau Allah Ta'ala nak bagi taufik akan datang? Kita tak tahu. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Harap mudah-mudahan ya Allah dengan taubat ni kau bagilah aku taufik. Lepas tu dah jaga-jaga terjatuh balik. Allah Ta'ala nak masukkan dalam kelompok ni orang yang banyak taubat. Dia taubat. Payah taubat. Dia akan datang bisikan. Nampak macam simple ni. Dalam ni yang jadi tertahan kita. Tak ada pun orang ikat tangan kaki kita. Jangan taubat dah. Dalam ni je dia lepak. Tak boleh kita nak buat. Bukan orang ikat kaki tangan kita. Ya. Payah. Sebab itulah dia punya balasan dia, Masya Allah. Sebanyak-banyak besar lengkung bumi pun dosa kau. Kalau kau berjaya taubat, Allah ampunkan semua. Allah ampunkan semua jadi bayi baru lahir. Sungguh-sungguh jadi bayi baru lahir. Maknanya tak ada dosa langsung. Bersih langsung. Maknanya kalau dia mati tu tak ada dosa nak isap dah. Untung sungguh orang taubat. Kita rugi tak nak taubat. Buat bisikan tadi tu. Nanti kau ulang balik. Kita tertipu. Itu nama tertipu. Kita tertipu. Tertipu dengan bisikan nafsu kita sendiri. Tertipu dengan bisikan syaitan yang ada dalam perut kita sendiri. Hingga kita melengah-lengahkan tau. Tu di antara sebab yang kita jadi lengah-lengah sebab bisikan tu lah. Bukan sebab apa pun. Bukan kita tak nak taubat. Kita nak taubat. Tapi bila datang bisikan tu, kita tak jadi nak taubat. Postpone. Postpone nanti minggu depan Jumaat bersakit kepala taubat. Tunggu Jumaat dia datang balik. Jumaat satu lagi Malang Ramadan. Lagi besar pahala bulan Ramadan punya taubat. Ya juga. Tunggu Ramadan. Besok Ramadan hari ni meninggal. Habis. Tak sempat Ramadan hari ni meninggal dah. Dah bawa dosa tu. Dia pun buat kenduri kendari tepuk tangan. Berjaya dah dia. Menggagalkan seorang hamba Allah sehingga dia bertangguh-tangguh berpuluh-puluh tahun nak taubat, mati bawa dosa semua. Berjaya dia. Naik pangkat dia. Tunggu dia ada pangkat tak? Sisi-sisi dia ada pangkat je. Dapat mewahkan orang, dapat hasut orang buat dosa besar, dapat hasut orang jadi murtad, dia ada pangkat dia. Manusia je ke? Dia golongan dia pun askar dia ada tak? Kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, sekalian beriman, dan sabda Nabi SAW, At-taibu minadh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Artinya orang yang bertaubat, tak kira lelaki perempuan, tak kira besar mana dosa dia, pun zina ke, tak tahulah berapa ribu orang dia berzina satu hari. Satu hari. Minum arak tak tahu berapa kolam dah. Berjudi tak tahu kali berapa menang ni, jackpot dapat tak tahu. Dia taubat, cukup syarat rukun, Allah ampun semua. Allah ampun semua dosa dia. Orang pembunuh pun nak taubat, cukup syarat rukun taubat, Allah ampunkan dosa. Tu dalam Islam ni ada jalan penyelesaian. Yang tak ada jumpa jalan penyelesaian ni, kita pergi rujuk yang tak Islam. Sebab tu jalan penyelesaian ni terjun bangunan, terjun jabatan. Melaka itu yang terjun itu siapa? Terjun tu Jambatan Melaka yang baru buat. Dah ada orang sulung dia. Dia terjatuh ke memang bunuh diri? Bunuh diri. Buat jambatan baru 3 minggu lepas. bulan lepas. Baru lagi kan jambatan tu. Dah ada terjun lah.
Rupa merasmi kan. Sebab apa jadi macam tu? Kan ke mati sesat macam tu? Sebab tu jahat-jahat pun biar mengaji. Sebab tu mengaji ni bukan untuk orang baik. Untuk semua. Jahat tak jahat, baik tak baik kena mengaji. Kalau tak jadi macam tu lah. Akhir kesudahan dia na'udzubillah macam ni. Bunuh diri ni dosa besar. Mati dosa besar. Kalau dia iktikad hukumnya boleh mati murtad. Bunuh diri. Waktu kalau apa pun masalah rujuk dengan ahli ilmu agama. Rujuk. Mesti ada jalan. Mesti ada jalan keluar. Yang tak jumpa ni kita rujuk orang yang bukan ahli agama. Kita rujuk dengan ahli dunia. Dia punya fatwa macam dia lah dia. Jomlah kita pergi minum malam ni. Dia akan lupa masalah. Memanglah lupa waktu pening tu. Lupa waktu mabuk tu. Besok dah jadi waras balik, dah teringat balik. Minum lagi. Nampak? Lama dah jadi habit dah. Dah jadi peminum marak dah. Nampak tak? Pergi jumpa Tok Guru tu, tanya, Tok Guru saya ni ada masalah, hutang orang tak tahulah 10 juta Tok Guru. Sekarang ni saya dah bankrupt, dah muflis, macam mana saya nak selesaikan, saya nak taubat dah daripada dosa-dosa. Ada jalan penyelesaian dia. Bukan bunuh diri. Nampak tak? Kadang orang sebab bebanan hutang nampak tak? Tu tanda nak suruh berhenti kan? Hutang pula jadi. Kan? Jadi apa jadi? Hutang. Banyak hutang dia. Bukan dia punya penutup dia jalan penyelesaian bunuh diri, tak. Nyawa lagi besar lagi daripada hutang itu. 30 juta contoh hutang dia. Nyawa lebih mahal daripada 30 juta lagi. Yang pergi bunuh diri buat apa? Serahkan pada Allah. Bila taubat sungguh-sungguh, Allah tahu hati kita tu, pecah hati kita sungguh-sungguh nak kembali kepada Allah. Itu urusan Allah lah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Tak ada masalah. Contohnya, sebagai contoh, bila Allah Ta'ala tengok dia tu bersungguh nak taubat kepada Allah, memang sungguh. Sebab Allah Ta'ala tahu hakikat hati seorang kan, bersungguh ke tidak. Allah tahu memang dia benar-benar sungguh, siddiq, benar taubat dia. Allah gerakkan hati-hati orang ni, contoh yang berhutang, yang punya hutang nanti memaafkan, contoh. Mana kita tahu? Nak memaafkan ni Allah je gerakkan hati. Kalau Allah Ta'ala sebenci-benci mana Allah petik je hati dia, aku maafkanlah semua orang. Nampak tak? Tak jadi payah. Yang jadi payah kalau Allah tak tolong. Kalau Allah tolong, sebesar-besar mana pun orang dosa atas kita boleh maafkan. Tengok macam yang orang kafir duk bunuh anak dia, orang Islam tu. Dia maafkan orang tu. Nampak tak? Kalau kita boleh nak buat, kan? Kalau kita baik bunuh balas, betul. Tapi hati dia dah macam tu. Salah ke dia nak maaf? Tak salah. Itu hak dia. Nampak tak? Jadi sebesar-besar mana pun masalah, bukan jalan ni bunuh diri. Bukan jalan bunuh diri, bukan jalan ambil dadah, bukan jalan ambil benda-benda yang memudaratkan. Tak pergi jumpa tutup guru, ahli agama tu, pergi minta nasihat. InsyaAllah ada jalan keluar dia. Macam tu. Kita jumpa bangunan, minum marak, ambil dadah. Lagi jahanam lagi. Sebab tu pada Nabi SAW tu ada semua penyelesaian ada kat dia. Seperti dan sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fihi yawmin mi'ata marrah. Artinya, wahai yang mana-mana manusia, taubatlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala. Maka bahawasanya aku, yakni kerana bahawasanya aku, kata Nabi SAW, taubat kepadanya Allah pada satu hari 100 kali. Dalam keadaan dia tak ada dosa, tak ada maksiat, dalam keadaan dia maksud dia taubat. Tapi bukan maksudnya dia nak menunjukkan, dia taubat ni nak menunjukkan orang yang pernah melakukan dosa. Ni dak, Nabi bukan makna taubat sebab pernah melalui dosa, dak. Dia nak menunjukkan contoh yang terbaik. Faham-fahamlah sendiri, yang maksum pun duk minta ampun juga dengan Allah, walaupun tak ada dosa, duk minta ampun. Apatah lagi kita yang berdosa, lebih-lebih lagi lah kena minta ampun. Kalau Nabi yang tak ada minta dosa tu 100 kali, kita yang berdosa ni patutnya lebih lah daripada tu. Dan sabdanya Nabi SAW, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Artinya bahawa sesungguhnya Allah SWT maha mulia. Allah Ta'ala yang maha mulia, lagi yang maha besar,
menerima ya Allah akan taubat hamba-Nya. Mana taubat yang sebenar ikut syarat rukun tadi. Allah Ta'ala terima taubat hamba-Nya selama belum sampai rohnya kepada halqum. Selagi nyawa tak sampai halqum ni Allah Ta'ala ampun. Boleh taubat Allah terima lagi. Sebab tu taubat tadi saya cakap amalan hati, mana atas motor pun boleh taubat, atas kereta pun boleh taubat, sambil berjalan pun boleh taubat, sambil duduk-duduk pun boleh taubat. Bukan syarat kena ambil semayang hadap kiblat. Payahlah kalau macam tu nak minta ampun tak. Dah atas motor nak taubat nak kena singgah dekat mana-mana. Tak perlu atas motor pun boleh taubat. Sebab mati tu bila-bila. Nampak tak tu pengasih Allah atas diri kita. Tak nak bagi kita ni mati bawa dosa, taubatlah kot mana-mana pun. Mana dalam jamban pun dalam jamban pun boleh, sebagai contoh, dalam jamban pun boleh taubat. Mana dalam hati, sebab amalan hati. Mana tahu? Datang aja dalam jamban, mana kita tahu? Dalam bilik air, contoh Lepas tu taubat amalan hati. Bila datangkan niat yang ikhlas tadi itu, azam dia menghinakan diri, mengaku bersalah, menyesal sungguh-sungguh, Allah ampunkan dosa dia. Walau atas motor, walau atas kereta sekali pun, walau atas kapal terbang sekali pun. Rugilah orang yang tak tahu. Rugilah orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu dia anggap apa, taubat ni payah, nak kena pergi masjid, nak kena duduk atas sejadah ngadap kiblat. Dia tak tahu, dia payah. Tapi kalau dia tahu, mudah tak dia nak taubat bila-bila? Dia mudah nak taubat. Sambil tidur, sebelum tidur boleh taubat. Dan sabdanya Nabi SAW, man taba qabla an tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Artinya barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, sebelum matahari itu naik di sebelah barat, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya selagi tu. Tapi kalau matahari dah naik sebelah barat, tak ada dah. Taubatlah walau cukup syarat pun Allah tak terima dah. Walau cukup syarat sekalipun tak terima dah sampai waktu dah. Dia nak taubat sebelum daripada dua lah tu, sebelum nyawa sampai gorah-gorah, belum terbit matahari sebelah barat. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ilmu yang bermanfaat, yang berkat. Tak faham pun tak apalah kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi kelebihan hadir dalam majlis ilmu untuk kita yang hadir malam ni, dan kawan-kawan kita yang tak hadir, kawan-kawan kita yang jauh yang dekat, kawan-kawan kita yang ikut live ni pun mudah-mudahan masuk juga dalam orang yang dapat manfaat ni majlis ilmu kita, dengan keberkatan Tuhan pengarang kita, dengan keberkatan majlis ilmu, dengan keberkatan para malaikat yang berhimpun dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan hati-hati kita yang kotor, yang rosak ni dengan hati-hati yang baru, yang bersih, hati yang harap dengan Allah, hati yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah, panjangkan umur kita, mak bapak kita, anak isteri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita semualah. Ni doa umum untuk semua sahabat-sahabat semua yang jauh yang dekat, yang hadir, yang tak hadir, yang ikut Facebook ni, masuk sekali lah doa. Yang mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah. Allah Ta'ala bagi hati kita tu terfikirkan akhirat, kasihkan akhirat, kasihkan ilmu, makna mencari rezeki berpada-pada dengan tidak meninggalkan kepentingan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada akidah kita, daripada terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan akidah. Allah Ta'ala pelihara kita semua, anak bini kita, keturunan kita sampai kiamat. Allah Ta'ala pelihara, jangan ada di kalangan cucu cicit kita, keturunan kita yang jatuh murtad, yang jatuh syirik kepada Allah. Allah Ta'ala pelihara iman Islam kita, akidah kita saat-saat kita nak menghembuskan nyawa kita yang terakhir. Mudah-mudahan mati dalam kalimah syahadah, mati dalam dipelihara nikmat iman dan Islam, mati dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan penuntut ilmu. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa ahli kufri wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah.